Bab tentang istikharah. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami beristikharah seperti mana beliau mengajar kami sesuatu surah daripada Al-Quran. Yaqulu lana, baginda bersabda kepada kami, apabila seseorang daripada kamu mahu melakukan sesuatu perkara penting, ataupun apabila seseorang daripada kamu menghadapi sesuatu perkara besar, falyarka' raka'atain, maka hendaklah dia bersembahyang 2 rakaat min ghairil faridah, bukan sebagai sembahyang fardu, yakni dengan tidak niat fardu. Waliyaqul, dan hendaklah dia mengucapkan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah, aku beristikharah kepadamu kerana ilmumu, yakni ilmumu yang maha luas. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku minta kekuasaan, kemampuan untuk menghadapi perkara ini dengan kudratmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu limpah kurniamu yang besar. Fa innaka taqdir wala aqdir, sesungguhnya engkau berkuasa, aku tidak. Engkau mengetahui, aku tidak. Engkau adalah maha mengetahui tentang perkara-perkara ghaib. Ya Allah, jika engkau memang tahu, sesungguhnya perkara ini, dia hendaklah menyebutkan betul-betul apa yang dikehendakinya. Itu perkara ini, ya, lepas tu dia sebutlah apa yang dikehendakinya, baik untuk saya, fi dini, untuk agama saya, kehidupan dunia saya, kehidupan akhirat saya, dan kesudahan urusan saya. Faqdurhu li wa yassirhu li, maka takdirkanlah untuk saya, tentukanlah ataupun permudahkanlah perkara ini untuk saya, dan senangkanlah. Wa barik li fi, dan berkatilah untuk saya padanya. Allahumma wa in kunta ta'lamuhu syarran li, ya Allah, jika engkau memang tahu ia tidak baik untuk saya. Seperti yang pertama juga dikatanya, yang ini sesuatu yang menjadi masalah kepada dia lah. Jika engkau mengetahui benda ni, ini benda-benda apa-apalah, tidak baik untuk saya, maka palingkanlah saya daripadanya, dan palingkanlah perkara ini daripada saya, dan tentukanlah apa yang baik untuk saya, di mana ia berada. Kemudian berilah keredaan hati saya menerimanya. Jadikanlah saya reda menerimanya. Au qala, atau baginda bersabda, fi ajili amri wa ajilih, untuk masa dekat saya dan masa yang jauh lagi, baik untuk saya ataupun tidak baik untuk saya, pada masa yang hampir ataupun pada masa yang lama lagi. Qala Ibnu Maslamah wa Ibnu Isa an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir, yakni dengan meriwayatkan secara an-anah. Ini bab tentang isti'adzah, meminta ataupun memohon perlindungan. Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya daripada Umar bin Al-Khattab, katanya Nabi SAW memohon perlindungan daripada 5 perkara. Pertama, daripada sifat pengecut, penakut, bakhil, dan umur yang buruk,
keburukan umur ataupun kenyanyukan. Wa fitnatis sadr, dan daripada fitnah hati, fitnah dada, ini fitnah yang timbul di dalam hati. Wa azabil qabr, dan azab kubur. Inilah 5 perkara yang Nabi SAW mohon perlindungan daripada Allah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW senantiasa berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku berlindung denganmu daripada kelemahan dan kemalasan, sifat pengecut, penakut, dan sifat bakhil, wal haram, dan tua nyanyuk. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Aku berlindung denganmu daripada fitnah kehidupan dan kematian. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya aku sentiasa berkhidmat kepada Nabi SAW. Seringkali aku mendengar beliau berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa dhila'i ad-dain, ataupun dhila'i ad-dain wa ghalabatir rijal. Aku berlindung denganmu daripada kedukaan dan kesedihan, wa dhila'id dain, dan keberatan hutang, wa ghalabatir rijal, dan penguasaan manusia, penguasaan orang-orang yang kuat terhadapku. Wa dzakara, perawi menyebutkan sebahagian daripada apa yang disebutkan oleh At-Taimi sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawasanya Rasulullah SAW selalu mengajar mereka doa ini, seperti mana beliau mengajar mereka mana-mana surah Al-Quran. Beliau menyebutkan begini, Allahumma inni, beliau berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab neraka jahannam. Aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Aku berlindung denganmu daripada fitnah Masih Dajjal. Aku berlindung denganmu daripada fitnah kehidupan dan kematian. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW selalu berdoa menggunakan ucapan-ucapan ini, dengan doa-doa ini. Boleh juga gitu, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada fitnah neraka, ujian neraka, dan azab kubur, azab neraka. Dan aku berlindung denganmu daripada keburukan kekayaan dan kemiskinan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillah wal dhillah. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kefakiran, daripada kekurangan, dan daripada kehinaan. Aku berlindung denganmu daripada menzalimi orang atau dizalimi orang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya antara doa Rasulullah SAW ialah, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada hilangnya nikmatmu, wa tahwili afiyatik, atau dalam setengah-setengah nuskhahnya tahawuli afiyatik, ataupun berubah kesejahteraan yang diberikan olehmu, wa fujaah niqmatik, ataupun mengejut, nikmah, bala yang mengejut datang daripadamu, dan segala perkara yang membawa kemurkaanmu, yang menyebabkan kemurkaanmu. Boleh juga. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW selalu berdoa begini,
Ya Allah, aku berlindung denganmu minasyiqaq, daripada berpecah belah. Wan nifaq, ataupun syiqaq itu dengan makna daripada permusuhan dan perbalahan. Wan nifaq, dan daripada sifat nifaq. Wasu'il akhlaq, dan daripada akhlak buruk, akhlak yang keji, yang jelek. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa begini, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kelaparan. Fa innahu bi'sad daji', sesungguhnya kelaparan itu adalah seburuk-buruk teman yang tidur bersama. Wa a'udzubika minal khiyanah, aku berlindung denganmu daripada sifat khianat. Fa innaha bi'satil bitanah, sesungguhnya sifat khianat itu adalah seburuk-buruk teman, seburuk-buruk kawan yang rapat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika minal arba', ya Allah, aku berlindung denganmu daripada 4 perkara. Pertama, min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak berguna. Kedua, min qalbin la yakhsha' wa min qalbin la yakhsha', hati yang tidak khusyuk, tunduk kepada Allah. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba', yaitu nafsu yang tidak kenyang, yang tidak puas. Yang keempat, wa min du'a'in la yusma', dan daripada doa yang tidak didengari ataupun tidak dimakbulkan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa begini, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada sembahyang yang tidak berguna, ataupun daripada doa yang tidak memberi munafaat. Dan beliau menyebutkan doa yang lain lagi selain daripada itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Farwa bin Naufal al-Ashja'i, katanya saya bertanya Aisyah ummul mukminin tentang doa yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa begini, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan apa yang telah kulakukan, dan daripada keburukan ataupun kejahatan yang belum aku lakukan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Syutair bin Syakal daripada ayahnya, katanya saya berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya doa. Qala, kata perawi, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, kamu ucapkanlah, kamu doa begini, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan ataupun keburukan pendengaranku, daripada keburukan ataupun kejahatan penglihatanku, daripada keburukan ataupun kejahatan lidahku, daripada kejahatan hatiku, dan daripada kejahatan ataupun keburukan maniku, air maniku. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abil Yasar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ditimpa runtuhan, minal hadmi, ditimpa runtuhan ataupun tenggelam ke dalam bumi, tenggelam ke dalam bumi, ditelan bumi. Wa a'udzubika minat taraddi, aku berlindung denganmu daripada jatuh dari tempat yang tinggi, jatuh dari tempat yang tinggi. Aku berlindung denganmu daripada lemas, mati lemas, wal haraq, dan kebakaran, wal haram, dan tua nyanyuk. Wa a'udzubika, aku berlindung denganmu daripada dikuasai oleh syaitan pada ketika hampir mati. Aku berlindung denganmu daripada mati di jalanmu dalam keadaan berpaling belakang.
Aku berlindung denganmu daripada mati kerana disengat atau digigit binatang bisa. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga daripada Abil Yasar, cuma ada tambahan di dalamnya wal gham, dan daripada duka cita, berlindung daripada duka cita. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud beriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada baras, yakni daripada sopak, penyakit sopak ataupun penyakit balar, wal junun, gila, wal judham, kusta dan kusta, wa min sayyi'il asqam, dan daripada penyakit-penyakit yang teruk, penyakit-penyakit yang buruk. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari masuk ke dalam masjid. Didapatinya ada seorang Ansar yang dikenali atau dipanggil Abu Umamah. Dipanggil dia tu Abu Umamah. Baginda bertanya, wahai Aba Umamah, kenapa saya tengok kau duduk di dalam masjid ini bukan pada waktu sembahyang? Qala, jawab Abu Umamah, humum lazimatni wa duyun ya Rasulullah. Kesedihan yang saya alami dan hutang-hutang yang saya tanggung. Itulah, wahai Rasulullah, yang menyebabkan saya duduk di sini. Nabi SAW berkata kepada dia, mahukah engkau aku ajarkan kepadamu suatu ucapan? Apabila kamu mengucapkannya, Allah akan menghilangkan kesedihanmu dan akan melangsaikan hutangmu. Qala, kata Abu Umamah, saya pun jawablah, tentu sekalilah saya mahu, wahai Rasulullah. Qala, perawi berkata, Nabi SAW bersabda, qul, kamu baca ataupun ucapkan di waktu pagi dan di waktu petang begini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan seterusnya. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kesedihan dan kedukaan. Aku berlindung denganmu daripada kelesuan, kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung denganmu daripada sifat penakut dan sifat bakhil. Aku berlindung denganmu daripada dikuasai hutang dan dikuasai orang. Qala fa fa'altu dhalik. Abu Umamah menceritakan, saya pun melakukan, saya pun buat apa yang Nabi SAW suruh itu. Maka Allah menghilangkan kesedihan saya dan menunaikan, melangsaikan hutang saya. Itulah dua bab saja, tapi bab yang kedua tu hadisnya banyak juga. Kita balik semula tengok bab fil istikharah. Hadis istikharah. Istikharah artinya minta Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik. Tunjuk kepada kita. Itu makna istikharah. Minta Allah tunjuk khair, pilihan, khiyarah, ataupun daripada khair. Istikharah tu apa yang baik. Kalau kita kata daripada khair, pada apa yang baik, tunjukkan. Kalau kita kata khiyarah, tunjukkan pilihan antara dua yang kita nak pilih, hak mana satu. Boleh jadi istikharah tu daripada dua perkataan tadilah. Hadis istikharah ini mengikut Imam Ahmad dhaif. Dhaif. Kerana adanya perawi itu Abdurrahman bin Abil Mawal. Cuba kita tengok dalam syarah ni. Abdurrahman bin Abil Mawali namanya Zaid. Iaitu Abdurrahman bin Zaid bin Abil Mawali, Abu Muhammad Maula Ali Ali.
Imam Tirmizi dan Nasa'i mengatakan dia ni orang yang thiqah. Demikian juga kata Ad-Dawri, diambilnya daripada Ibnu Ma'in dan Ajurri daripada Abi Dawud. Ibnu Hibban kata dia ni perawi yang thiqah, tapi ada melakukan kesilapan juga dalam meriwayatkan hadis. Abu Talib berkata, dia ambil daripada Imam Ahmad, yang ni kata-kata Imam Ahmad, dia ada meriwayatkan hadis munkar. Hadis munkar ini isyarat kepada dhaif dia lah, daripada Ibn al-Munkadir. Inilah daripada Muhammad bin al-Munkadir. Daripada Jabir tentang istikharah, tidak ada sesiapa pun yang meriwayatkannya daripadanya. Ibnu Adi berkata, Abdul Rahman ada lagi meriwayatkan hadis selain daripada hak ni, dia ni mustaqimul hadis, orang yang betul percakapannya. Ini lafaz ta'dil yang rendah, rendah. Walladhi unkir alaihi hadithul istikharah, antara yang dibantah riwayat dia itu ialah hadis istikharah. Hadis istikharah ini telah diriwayatkan oleh bukan seorang dari kalangan sahabat, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abil Mawali ini. Ada tersebut daripada riwayat Abi Ayyub dan Abi Sa'id, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan lain-lain lagi. Tetapi dalam hadis mereka tidak ada menyebutkan sembahyang itu, kecuali di dalam hadis Abi Ayyub. Tetapi dalam riwayat itu tidak disebutkan sembahyang itu 2 rakaat. Begitu juga tidak ada sebut min ghairil faridah, itu tak ada sebut dalam riwayat Abu Ayyub. Itulah lebih kurang. Tetapi kalau kita perhati kepada keseluruhan hadis istikharah ni, keseluruhannya adalah hak lemah sikit banyak, tapi hak sahih pun banyak juga. Hak sahih pun banyak juga. Dengan sebab itulah Ibnu Hajar Al-Makki dalam Fatawa Hadithiyah, dia kata tak boleh dihiraukan tad'if Imam Ahmad. Walaupun Imam Ahmad ni imam besar, tapi tak sepakah hak dia lah. Tak sepakah hak dia, sebab banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang sahih, yang kuat. Kita boleh pakai hadis tentang istikharah ni. Ibnu al-Arabi berkata, ini dalam hasyiah bawah tu, Ibnu al-Arabi berkata, hadis maya hajat dhaif, kata dia. Tapi hadis istikharah fa hadithun sahihun muttafaqun alaih. Dalam Bukhari, dalam Muslim pun ada banyak. Tapi hadis sembahyang hajat yang jelas sebagai sembahyang hajat itu dhaif. Tapi kalau kita sebut hadis Itban ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sembahyang rumah dia, itu tidak terang. Tidak terang. Kalau kita nak pakai itu sebagai sembahyang hajat pun tidak terang. Hak terang maksudnya sebagai sembahyang hajat, misalnya yang tersebut di dalam Tirmizi dan lain-lain lagi, itu dhaif. Tapi sebab kita maklumlah hak dhaif pun kita boleh amal, kita boleh pakai. Apalagi kalau kita mengambil kira riwayat Bukhari itu, Itban yang ajak Nabi pergi sembahyang rumah dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya dia lah, mana nak sembahyang? Minta aku sembahyang. Dia kata sini. Dia pun tunggu di belakang Nabi. Kalau kita kira hak tu sebagai hadis tentang sembahyang hajat, maka sahih. Hak tu sahih, tapi tidak terang. Hak sahih, hak terang tak ada. Hak sahih tidak terang ada. Begitu. Sebab itulah riwayat-riwayat ni ada yang sahih lagi sarih. Hak tu tak ada tentang sembahyang hajat. Sahih lagi sarih, terang, jelas. Hak adanya sahih tidak sarih. Itu ada. Ataupun kalau sarih terang tapi tidak sahih, dhaif. Itu ada. Hak tu. Itulah sembahyang istikharah dan sembahyang hajat. Sembahyang istikharah ni dari segi kedudukannya dalam hadis lebih kuat lagi berbanding sembahyang hajat. Itulah bezanya. Nabi SAW mengajar sahabat dia ni, bukan seorang lah, ramai. Sembahyang istikharah ni serupa dengan dia ajar satu-satu surah daripada Quran. Ini penting sangat. Bersungguh-sungguhlah dia ajar tu molek. Molek tidak lebih kurang gitu, tidak.
dengan ajar betul-betul sebutan dia, baca dia tu, begitulah. Dalam riwayat ini dia sebut, apabila seseorang daripada kamu menghadapi sesuatu perkara besar ataupun hendak melakukan sesuatu perkara yang penting, boleh juga. Idza hamma ahadukum bil amri, itu dua terjemahan kita bagi, boleh. Kalau nak buat sesuatu perkara yang penting ataupun menghadapi sesuatu perkara yang besar, bil amri, al-amr dalam hadis dengan makna perkara besar, perkara penting. Seperti dalam hadis itu, kullu amrin dhi balin. Amrin biasanya dengan makna penting. Apa ni? Wa amruhum syura bainahum. Amruhum, amr, urusan penting. Dalam Quran, dalam hadis banyak digunakan dengan arti perkara penting, urusan penting. Bukan biasa-biasa tidak. Kalau nak makan nasi petani lauk gapo tak perlu istikharah tu. Pergi beli jelah. Pergi beli jelah. Nak makan ikan, kalau nak makan daging ke, beli, tak perlu istikharah tu. Benda hak sama-sama hak nak nari. Hak ni istikharah ni hak jarang-jarang. Hak jarang-jarang nak pergi berjalan jauh. Nak berniaga, niaga besar. Nak menikah, sepanjang hayat nak duduk sekali dengan seseorang tu. Tu benda hak lagu tu lah. Hak lagu tu hak besar lah. Kira-kiranya kalau berlaku kepada kita benda tu teruk lah. Kalau untung pun untung besar, kalau rugi pun rugi besar. Jadi susah kita. Kalau senang pun senang. Hak lagu tu, itu yang dikatakan amr. Maka dia sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat dengan tidak niat fardu lah. Bukan fardu hak ni dia sembahyang, bukan fardu. Ada juga setengah-setengah ulama kata hak ni padannya 2 rakaat ni, kalau 2 rakaat rawatib pun padan. 2 rakaat rawatib, lepas sembahyang rawatib tu kita kira hak tu istikharah. Lepas tu doa selalu hak ni. Tidak nanti sembahyang suku. Tak. Itu satu pendapat lah. Ada pendapat lain pula, istikharah ni adalah sembahyang yang tersendiri, suku. Suku. Bila kita menghadapi sesuatu perkara, kita nak minta dengan Tuhan biar dia tunjuk kepada kita, ketika tu kita sembahyang. Yang ni kalau kira niat kan, niat istikharah lah, bukan niat sembahyang lain. Tapi setengah-setengah ulama kata sembahyang lain pun asal sunat, asal hak tidak fardu, tak kira lah sembahyang apa pun boleh dah. Lepas tu kan kita pakai doa hak ni, doa ni kira istikharah dah tu. Tidak kata sembahyang yang tersendiri suku dah. Lepas tu dia kata wal yaqul, kalau mengikut riwayat ini dia kata kira-kiranya dalam sembahyang. Tapi kalau berdasarkan dalam riwayat Bukhari, jelas menunjukkan yang disebut gini doa ni selepas sembahyang. Selepas sembahyang. Dan hak tu lebih kuat lagi, iaitu dia kata inni astakhiruka bi'ilmik. Aku minta pilihan. Aku minta engkau tunjukkan apa yang baik kepadaku kerana ilmumu. Bi'ilmika, ba' li ta'lil ataupun sababiyah, dengan sebab ilmumu yang luas, tidak serupa aku. Aku tahu mungkin sikit je, hak zahir je. Kamu tidak gitu. Jadi aku minta tu kerana ilmumu yang luas. Gitu. Dan aku minta kekuasaan. Aku setakat mana kuasa? Kuasamu sangat besar, sangat luas. Minta dengan kekuasaanmu. Kerana kekuasaanmu yang tidak ada pada makhluk, maka aku minta dengan hak tu lah. Kamu boleh tunjuk betul. Dan aku minta kepadamu limpah kurniamu yang besar. Minta limpah kurnia. Sebab apa? Engkau berkuasa, aku tidak. Ini kita menyatakan kelemahan kita. Tidak ada dayanya kita. Engkau tahu, aku tak tahu. Engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Hak dulu, hak kemudian, hak sekarang, tahu berlaku. Aku tahu sikit-sikit je. Jadi dengan sebut-sebutkan kelebihan Tuhan tu, puji dia dululah, sebagai puji dulu, baru minta. Itu kaedah. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu itulah. Ini kita puji-puji dia dulu, lepas tu kita minta. Gapo dia? Kalau engkau tahu, memang engkau tahu,
perkara ini adalah baik untukku, perkara ini, perkara nak menikah dengan si fulanah atau si fulan, perkara nak berjalan ni, kalau perjalanan aku untuk pergi ke sana ni baik untuk dunia aku, untuk agamaku, untuk kehidupan duniaku, dan untuk kehidupan akhiratku, dan untuk kesudahan kesudahan urusanku ataupun kesudahannya, akibatnya, faqdurhu li, kamu permudahkanlah dan senangkanlah benda ni untuk saya. Faqdurhu li, setengah-setengah ulama dia tak say dengan makna takdirkan itu, sebab takdir ni hak sudah dah, tentu dah. Boleh juga kita kata tentukanlah untuk saya. Tentukan itu dekat-dekat dengan takdir lah. Ramai juga ulama yang mengatakan faqdurhu li ni mudahkan untuk saya. Yassir itu senangkan untuk saya, mudah dan senangkanlah kepada saya benda ni, dan berilah berkat kepada saya pada benda ni. Ya Allah, ya Allah tu, oh Tuhanku, kalau bahasa kita, oh Tuhanku, ya Allah. Jika engkau memang tahu, jika engkau memang tahu, kita tahu dia memang tahu pun. Dah kalau mu memang tahu benda ni tak molek untuk aku tak tahu, mu memang tahu, kamu palingkanlah aku daripadanya. Jadi biar berasa tak sel, biar berasa tak sel, berasa tak minat, tak tajam dah lah perasaan tu kepadanya. Dan palingkanlah benda tu daripadaku. Bukan setakat palingkan aku daripadanya, palingkan benda tu daripada aku. Biar jadi lari, pergi jauh daripada aku. Kalau kita palingkan aku saja, dia duk ada di belakang kita, duk ada depan kita, nampak semacam. Ini maksud palingkan aku dan palingkan benda tu. Yang ni biar betul-betul jauh, biar tak nampak dah, tak terlitah dah. Itu maksudnya. Dan tentukanlah kebaikan, berilah, permudahkanlah untukku apa yang baik, di mana saja ia berada. Hak molek ni biar duduk mana pun tak apa, biar bolehlah kat aku, biar boleh kat aku. Lepas tu bila boleh tu, kamu berikanlah keredaan aku, berilah aku reda, jadikanlah aku ni reda menerimanya. Reda menerimanya. Ataupun beliau bersabda fi ajili amri wa ajili, untuk masa dekat, masa akan datang yang dekat itu ajili amri, untuk jangka pendek, wa ajili, dan masa jangka panjang. Untuk jangka pendek dan untuk jangka panjang, semua nak baik. Tak sih hak tak baik. Hak tak baik ni ada kalanya baik mula-mula tapi tak baik. Yang ni kalau dari segi jangka panjang, ataupun setelah lama, setelah sekian lama. Hak baik pun begitu, hak tak baik pun begitu. Ada kalanya tak baik dulu, lepas tu dia baik kemudian. Hak tu yang nak suruh minta dengan Allah SWT tu, biar dia tunjuk hak molek, lepas tu kita redha. Bila senang hati tu kita buat, bila buat tu ada tak molek ke apa, kita redha. Kita boleh menghadapinya dengan tenang. Hak istikharah ni mana hak kira-kira sudah tetap dah lah kita ni, sudah tetap dah nak benar dah. Bukan lintasan-lintasan hati saja. Kalau lintasan hati tu tak payah istikharah lagi. Hak kita memang kira-kiranya hak ni dah ni kira. Hak lagu tu sampai masa tu barulah kita istikharah. Sudah kuat dah kemahuan kita tu. Sudah kuat dah. Bukan hak telitah saja. Telitah tu banyak hak telitah tu kan. Kalau orang lelaki tengok perempuan, jadi tak rasa kena ke dia. Tengok tu kena juga, tengok ni kena juga. Banyaklah barang dalam kedai tu pun hak kenanya. Oh jenuh. Istikharah lagu tu. Dak ni hak kita memang sudah tajam dah. Alah gitu. Tajam lagu tu nak dah. Baru istikharah. Barulah tidak banyak. Bukan nak suruh sakmo buat lagu ni ni. Hak penting lah, hak penting. Hak lintasan-lintasan ni tu saya tak kira tu. Kalau nak kira salah pun tak salah.
Tak salah. Sama ada lelaki kau perempuan, hak telitah gitu, telitah kena, itu tak kira. Tak kira salah. Tapi kalau hak kukuh dalam hati, itu kalau hak kesalahan pun kira dah tu. Mengikut setengah ulamanya, kira dah. Dengan sebab tu yang dikira di sini untuk istikharah ni pun hak sudah kejap dah. Sudah kuat dah di dalam hati. Tapi kita nak kepastian ataupun minta tolong dengan Allah SWT biar dia tunjuk pada kita. Boleh jadi hak kita berasa kemah dah ni sebenarnya tidak molek untuk kita. Boleh jadi tidak molek tu dalam masa yang dekat ataupun dalam masa yang jauh. Tak salah hak tak molek. Kalau molek pun lagu tu juga boleh jadi molek kemudian, mula-mula tak molek. Boleh kira kalau lagu tu hak naknya molek belakalah. Sepanjang-panjangnya molek. Mula-mula pun molek, pertengahan pun molek, ujung pun molek. Senang belaka, menyenangkan belaka. Hak tu hak naknya. Banyak kan? Ini akibati amri ni, penghujung urusan saya itu banyak kan. Ada kalanya kita mula kita kena sangat, lepas tu jadi benci. Itu kesudahan dah tu. Kesudahan yang tak molek lah tu. Jadi benci tak boleh tengok. Ada juga kecek tak sedap, mula sedap sangat. Hak tak salah lagu tu. Hak tu yang nak minta dengan Tuhan ni. Dia tahu baik, biarlah nampak baik sama. Hak tu hak nak. Tapi bila kita istikharah, Tuhan tunjuklah kita berasa sedap kot ni. Bila kita terima, adalah kesukaran, kesusahan kita begini, kena sabar, kena redha. Kita kena anggap satu hari nanti Tuhan akan bagi hak molek dia tu tidak segera, tapi hak jauh tu, jangka panjang dia tu molek. Dengan harapan gitu. Dengan harapan begitu. Setengah-setengah ulama mengatakan istikharah ni sebenarnya nak ajar kita supaya timbul sifat redha di dalam hati kita. Itu sebenarnya. Sebab apa? Kita tidak boleh kata, boleh jadi seseorang itu dia istikharah sampai mati tak ada hak molek. Sampai mati dia menghadapi hak tidak molek. Lepas tu mana hak molek tu Tuhan tunjuk? Molek ke tu untuk dia tu? Hak dia nak molek ni, molek dalam dunia lah. Kita tak sedangkan tak dapat hak molek sampai mati. Lagu mana? Kita kena redha bahawa ini akidah ni. Nak terak akidah. Redha kepada Allah ni lagu mana? Iaitu kita kena redha, mudah-mudahan Allah SWT tunjuk kepada kita tu molek tidak dunia. Segala-galanya tidak selesai di dunia, di akhirat nanti. Baik untuk kita. Baik untuk kita tu di akhirat nanti. Itu ajilihi, jangka panjang. Ataupun kita kena ingat, kita sudah tanya Allah SWT, ni dia beri kita lagu ni, kita kena redha sampai mati. Bila redha, pahala tu boleh. Tidak saja juga. Tidak saja juga. Dia kena duduk situ. Jangan merunguk pula kita istikharah ada 7 kali dulu. Tiba-tiba Tuhan beri hak tak molek, paksu. Jangan merunguk lagu tu. Kalau merunguk, jadi supaya hak lain-lain lah juga. Makanan, tanaman kita yang dimakan oleh binatang ke apa, merunguk saja, tak boleh pahala. Kalau kita tak kata apa, kita ikhtiar tu ada. Ikhtiar tu ada. Misalnya kalau tanaman kita pasal, orang-orang kita kata nak suruh burung ke apa lagi, itu tak apa. Tapi kita tak kata, tak merungut, itu tanda kita redha. Tanda kita redha. Sekurang-kurangnya duduk situ, jangan merungut, baru boleh pahala. Kebaikan tu duduk mana? Duduk pada pahala dan ganjaran Allah yang kita akan dapat di akhirat nanti. Kena duduk situ, baru betul akidah. Kalau merungut tak betul, tak kena. Sebab boleh jadi, boleh jadi Tuhan nak uji kita, boleh jadi gitu. Tetapi hak kita naknya, hak Nabi SAW ajar ni, nak suruh betul-betul berlaku dalam kenyataan lah. Betul-betul berlaku dalam kenyataan. Kalau molek tu molek dalam dunia sampai ke akhirat. Tidak kurang pahala, pahala pun dapat juga, kebaikan dunia pun dapat juga. Hak tu hak naknya. Dan Allah SWT boleh nak tunjuk pada kita pun, boleh. Dengan sebab itu kita kena minta dengan dia. Sebab doa lain lah. Kita minta tidak semesti dapat.
Tapi bila tak dapat, jangan kita merungut. Doa lah juga. Ini pun semacam doa juga. Kalau doa lagu mana? Caranya supaya kita sudah sebut dah. Kalau tak dapat dalam dunia, kita sabar, kita reda. Allah SWT tidak akan sia-siakan. Dia akan bagi kemudian hari. Kemudian tu bagi kita orang Islam, selepas mati pun ada lagi. Ataupun sebelum mati. Ataupun dia bagi kepada anak cucu kita, bukan kita, cucu, anak. Dia tidak bagi kepada kita, hak kita minta. Ataupun dia bagi yang lebih baik bagi kita, hak kita minta tu dia tak beri. Kita tak perasan, dia bagi dah. Kita minta rezeki, dia tak beri rezeki, tidak jadi kaya, tidak jadi jutawan, tapi dia beri sihat kita. Apa kalau jutawan pun tak sihat nak bagi dia? Kadang-kadang gitu. Sebab tu kena ingat, dia beri ni ada kalanya gini. Supaya juga kita menikah tak senang lah, tak senang. Tua cerah lagi. Jangan kita merungut. Bila kita sudah istikharah, jangan merungut. Boleh jadi Tuhan akan melahirkan anak cucu kita akan datang. Kita tak tahu. Jangan pendek kira-kira gitu. Di kalangan anak cucu kita tak tahu nak jadi lagu mana. Hikmat Tuhan. Kita bukan burung, bukan lembu, ada keturunan gitu saja sambungan untuk jadi makanan orang. Tak. Zuriat tu kita tak tahu. Selama mana hak pandai-pandai, hak alim akan datang. Tuhan nak beri, kita tak tahu. Sebab tu kena redha. Sebab takdir Tuhan ni, ketentuan Tuhan ni bukan atas kita saja. Jangan ingat kita saja kehidupan ni. Tak ada kaitan dengan benda lain. Tak ada kaitan dengan kehidupan lain. Jangan ingat begitu. Kalau ingat begitu tak betul lah. Ini termasuk dalam akidah Islam. Sebenarnya ni doa ni semua ni untuk nak beri kejap akidah tu. Tu sebenarnya. Dan nak menimbulkan sifat redha. Redha tu lagu mana? Sekurang-kurangnya tak merungut, tak kata apa. Senyap. Senyap. Tapi orang hak tinggi lagi lah, mana-mana pun dia serupa je. Senyum semacam. Alhamdulillah, suka semacam. Sepatutnya tu tinggilah. Tinggilah. Minta semacam dengan Tuhan, minta semacam dengan Tuhan. Minta untuk kita dan anak cucu. Minta. Tidak kata bila gitu kak, tak sedar dah, mula serik dah, mula minta dah, tak jadi, tak sedar lah minta. Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Ini istikharah sebenarnya nak ajar beberapa perkara yang disebutkan tadilah. Habis itu. Bab isti'adzah. Isti'adzah ni termasuk dalam bentuk doa juga, tapi dalam bentuk minta perlindungan. Doa juga, tapi dalam bentuk minta perlindungan. Istikharah tadi doa juga. Ini bab doa belaka. Selepas daripada bab semaya dulu, doa belaka, doa. Cuma doa-doa tu dalam banyak bentuk. Ada dalam bentuk isti'adzah. Ni kita nak tengok ni isti'adzah, iaitu memohon perlindungan dengan Allah daripada perkara-perkara yang memudaratkan, yang perkara-perkara yang tidak baik untuk dunia kita dan akhirat kita, atau untuk salah satu. Untuk salah satu daripadanya. Untuk dunia kita saja ke mudarat tak baik, atau untuk akhirat kita saja ke boleh jadi belaka. Itu termasuk belaka dalam isti'adzah ini. Bukan kata isti'adzah ni berlindung daripada agama saja, tak, dunia pun suruh jaga juga. Tak sih juga tak molek tu. Riwayat daripada Umar bin Al-Khattab, katanya Nabi SAW selalu memohon ataupun meminta perlindungan daripada 5 perkara. Bila dia minta perlindungan daripada sesuatu perkara tu, menunjukkan perkara tu tidak baiklah tu, tidak molek lah tu. Itu isyarat, tanda benda tu atau sifat itu tidak baik untuk kita. Tidak baik untuk kita. Gapo dia? Yang pertama daripada sifat penakut, pengecut. Kalau penakut tak lagi, banyak perkara lah. Kalau penakut, orang penakut ni banyak macam penakut ni. Penakut nak gocoh pun penakut juga, tu hak zahirnya kita kata. Banyak lagi penakut, takut nak menego, takut. Takut bahaya juga, tak jadi kerja. Takut nak naik kapal terbang, takut. Lambat siapa lah aku tu. Takut ni banyak macam lah takut tu. Takut nak mengaji. Takut nak mengaji. Lemah semangat, lemah. Pada mengaji hak biasa-biasa sudahlah. Ni bunyi pelik ni.
Kita dengar sampai kecil-kecil mula, Tok Haji dengar lagu ni, hak takut. Hak tu hak sampai kecil mula. Takkan nak pakai hak tu pakai tua. Dengarlah hak lain kata ni dah tua dah tu. Akal pun sudah sempurna, dah apa yang takutnya. Ni takut selalu. Nak bunyi pelik daripada hak kita belajar sampai budak mula. Sifat takut ni tak ada molek. Nak cegah kemungkaran, takut juga. Tak berani nak royak hak benar. Ngajar dah, tapi tak berani nak royak hak betul. Hak kita yakin, hak kita faham. Tak berani. Takut gini, takut macam-macam. Takut. Punah. Ada kalanya takut ni bahaya kepada kehidupan dunia dan akhirat kita. Agama kita boleh terancam kerana takut. Tak berani pergi perang, tak berani menyatakan kebenaran. Kerana apa? Kerana takut. Sebab itu bahaya takut ni. Bukan hak besar-besar, hak kecil-kecil pun takut ni bahaya. Budak-budak takut ke hatu, duk ajar sangat hatu duk royak semacam hatu kan, takut ke hatu, tak berani nak pergi kecing seorang. Kena teman sama kan nyusah ke orang tua. Kerana takutlah. Ajar supaya takut pun tak boleh jugalah. Benda ni tak boleh. Bila tak boleh, ajar dia biar dia jadi takut. Tak boleh. Takut kepada Allah. Jangan takut pada benda lain. Hak tu kena ajar lagu. Takut benda lain tak boleh. Takut kepada Allah, tu kena takut. Hak tu. Wal bukhl, sifat bakhil, kedekut. Tak jadi kerja juga kedekut. Berapa ramai orang yang punah anak tidak hormat kepada ayah. Pasal apa? Pasal kedekut ayah. Kedekut sangat. Nak buat piti sikit pun tak boleh. Anak pun nak bergaya juga sikit-sikit. Indah muda kan. Nak bergaya, nak boleh seluar, comel sikit tak boleh. Misalnya kita kata sifat kedekut. Dia tidak tahu dengan sifat kedekut tu anak jadi benci ke dia. Apa kedekut? Hak lain lagi sifat kedekut. Ada kalanya wajib pun, zakat pun tak sih. Pasal apa? Dia kira kurang. Itu punah agama lah tu, kerana sifat kedekut dah. Lepas tu hak lain-lain lagi banyak lagi lah, sedekah lain. Tak sih. Pasal apa? Sebab sifat kedekut. Itu kedekut ni bahayalah, tak boleh ajar. Tak boleh ajar. Kena kikis. Dan su'il umur tua sangat tak apa. Umur buruk, yang ni kenyanyukan. Kenyanyukan hak tu tak sih. Sampai lah ni ramai orang nyanyuk, muda-muda pun nyanyuk dah. Muda-muda pun nyanyuk dah. Tidak nanti 100 tahun umur. Orang dulu 100 tahun, 120 tahun, segar lagi, kuat lagi ingatan, molek lagi. Urusannya kira bicara je. Tidak nyayuk. Panjang umur tidak nyayuk tak apa, molek waktu tu. Tapi panjang umur kalau nyayuk, pendek pun kalau nyayuk waktu tak sih. Sebab apa? Kalau daripada budak mula dia kurang, lepas tu kau jadi sempurna, tak apa. Tak apa. Tidak teruk sangatlah. Dia kau molek. Tapi daripada molek jadi kurang, rendah, jadi jatuh. Jatuh martabat, jatuh darjat, jatuh pada pandangan orang. Jadi bahan ketawa orang pun main-main, bila-bila suka. Tidak maksud nak suka puasa, jadi nak suka. Dah berapa kali royak tak faham? No. Jadi lagu tu lah. Jadi bahan ketawa, jadi orang nak suka lah. Macam-macam. Jadi macam budak-budak menyusahkan orang. Tu tak sih. Tak perlu minta panjang umur semata-mata. Setengah orang dia minta panjang umur pun rezeki. Dua perkara tu. Banyak lagi perkara lain yang kena minta ni. Nyanyuk tu. Kalau panjang umur nyanyuk buat ke dia. Murah rezeki pun kalau lala, leka, tidak ingat kepada Allah SWT, tak ada guna juga. Murah rezeki kalau sakit, tak ada guna juga. Murah rezeki pun banyak petih, banyak masuk, tak boleh nak buat apa. Nak makan daging pun tak boleh. Apa faedah lagu tu. Gula sikit pun tak boleh. Apa faedah? Tak ada maksud. Tu tak sih. Sebab tu Nabi berdoa, benda ni tak boleh. Lepas tu kalau mati cepat pun tak apa. Mati cepat, tak apa, asalkan mati dalam keadaan baik, molek, harum. Nama tu harum. Tidak tak molek. Dalam ulama-ulama hadis pun ramai ni nyanyuk.
Ulama-ulama kata kalau sekat tahun sekian-sekian ya boleh pakar dia. Lepas pada tahun sekian-sekian dia ni ngaji dengan dia tu selepas tahun hak berkenaan tak boleh pakar, dia nyayuk kata dia. Kalau dia nyayuk susah, tak ada nilai dah. Ilmu pun tak ada nilai. Hak naknya mati cepat pun tak apa, sebab bagi kita bukan dunia ni segala-galanya, tempat lalu ya dunia. Tempat lalu. Hak sebenarnya akhirat. Pahala yang berganda-ganda di akhirat tu hak naknya. Dan fitnah sadr, fitnah dada, hati. Lagu mana? Dalam hati tu timbul benda-benda hak tak molek, fikir, selitah benda-benda hak tak molek. Kerah hati, itu fitnah hati lah. Deki kat orang, cemburu tak tahu pasal lebih-lebih ni pula. Akidah yang tak betul, Tuhan uji. Mari dalam kita, mari. Kita ni menganut ajaran hak tak betul. Boleh berlaku hati belaka tu. Telitah benda-benda yang bukan-bukan. Telitah akhlak yang buruk, itu fitnah hati belaka tu. Minta berlindung juga daripada hal tu. Dan azab kubur. Azab kubur minta berlindung juga. Sebab apa? Minta berlindung bukan hak dalam dunia ni saja. Lepas mati tu ada lagi benda lain. Ada lagi. Hak tu pun minta berlindung juga. Sebab kita orang Islam tidak dunia ni saja. Seterusnya riwayat daripada Anas, dia kata aku duk khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lama, dan duk dengar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam duk doa begini, aku berlindung denganmu daripada kesedihan dan kedukaan, ataupun kedukaan dan kesedihan. Setengah-setengah ulama kata ham itu kalau hak sedih hak semasa, hazan itu ataupun huzn itu hak sedih hak dulu, hak lepas-lepas. Ada kalanya sedih kita bila teringat hak lepas-lepas, terkenangkan hak lampau. Jadi rosak juga orang ni. Terkenangkan hak lampau. Hak masa lampau tu heret pak loni lagi, pak ketua. Padahal cerita tu berlaku pada zaman remaja. Jadi mari duduk usia. Jadi bertindak tak molek, jadi aib. Tak sih. Tak sih lagu tu. Siapa muka pernah kasih dulu kan masa zaman remaja dulu. Tua ni jadi pelik lah, pelik cerita tu. Ramai kan berlaku dalam masyarakat ni kan. Hak tu hak dulu tu. Sedih pun asal tak sepenuh kalau tak nikah dengan dia. Apa yang jadi lagu tu? Menyakit juga tu. Menyakit juga tu. Nak semacam. Semalam pun tak apa, sehari pun tak apa dia kata. Lepas tu keaiban dalam masyarakat, keaiban tu tak tahu sebanyak mana. Anak pun golek kepala. Nak pun anak cucu ramai dah. Buang ada lagi, tak habis lagi buah dulu tu lama. Berapa banyak orang lagu tu kan. Hak sedih hak lain ni pun ada juga. Tak ada apa-apa tu, buat apa jadi sayu, jadi sedih, tak jadi nak kerja ni. Tak boleh nak kerja. Tak boleh nak kerja dah sedih. Nak baca tak boleh, nak menega tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Jadi sedih. Sayu. Tu yang minta dengan Allah tu, minta berlindung tu. Wa dhila'id dain, ataupun dhila'id dain, keberatan hutang. Hutang tak apa, dia boleh bayar. Kalau tidak kat macam-macam lah. Kerana orang yang berhutang ni kan macam-macam. Lah ni tidak berapa nyata, sebab berhutang dengan bank, tapi itu pun berat juga. Berat juga. Dah kena apa ni, rapah harta benda ke apa, tak ada rumah tangga ke apa, tidak ke berat. Itu dhila'id dain. Minta berlindung daripada berat hutang. Kalau ada hutang pun biar boleh bayar, biar bayar. Tidaklah pula mari mendesak. Apalagi kalau macam learn ni kan, alung lagi teruk lagi tu kebutan berlaku lah tu. Kebutan berlaku. Siapa jadi dibuat orang kita ni seperti binatang diikat dengan rantai gapo tu. Semua tu kehutan lah tu berlaku tu. Sebab itulah minta berlindung. Dengan sebab tu molek tidak buta. Kalau boleh tak usah buta. Tapi kalau tak dapat tidak kena berhutang, tak apa, tapi kena ingat semua lah, minta ni. Jangan beri jadi berat lagu tu. Jangan beri jadi akhir orang istighfar bankrupt gitu. Habis. Tak boleh nak angkau satu. Boleh beli nasi lauk je. Nak beli barang-barang besar sikit tak boleh. Siapa setara tu. Selama ni harum orang duk sebutlah kaya-kaya, lepas tu jadi jatuh apa ke dana. Jatuh miskin. Teruk, hina. Wa ghalabatir rijal, dan orang menguasai kita. Satu, idafat
masdar kepada fa'il, idafah masdar kepada maf'ul pun boleh. Kalau idafah masdar kepada maf'ul, kita menguasai orang. Tak sih lagu tu, kita kontrol orang, kita bully orang, kita buat kenak kat orang. Sementara kalau kita ada kuasa, minta berlindung dengan Allah daripada sifat hak lagu tu. Kita buat nyaya kat orang, tak sih juga. Ataupun orang buat nyaya kita, tak sih juga. Termasuklah dijajah. Tak ada dijajah pun lama-lama ni banyak lagi bentuk penjajahan tu. Kalau dulu duduk di bawah penjajahan, tu qahrir rijal itu, ghalabatir rijal itu, dikuasai oleh orang kita. Harta kita ada tapi dikuasai oleh orang. Hina hidup lagu tu. Islam tidak ajar hidup lagu tu. Bahkan minta berlindung dengan Allah. Jangan jadi hamba abdi orang. Jadi hamba abdi orang, ataupun kita memperhambakan orang, tak sah juga. Dan dia sebut hadis hak disebutkan oleh Taimi At-Taimi sebelum pada ini. Lepas tu riwayat daripada Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabat doa ni, supaya ajar Quran, satu-satu surah Quran. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab neraka. Minta berlindung ni bukan dalam dunia saja, bukan di alam barzakh, lepas tu minta berlindung dah. Dalam dunia ni lagi, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Lepas mati, azab kubur tu, alam barzakh, walaupun hancur lebur, tak ada gapo dah kita. Ada juga tu orang panggil azab kubur juga, iaitu azab di alam barzakh. Kubur tu nama tepat je, tepat. Kubur dia kalau hak makan di ikan tu dalam perut ikan. Lepas tu tak tahu mana jadi tahi dia tu, kabur kan tak tahu mana. Hakikatnya alam barzakh itu. Azab ada, azab kubur ni ada. Setengah orang dia kaitkan kubur ni dengan kubur perkuburan tu. Baru boleh seksa kalau ada kubur tu. Kalau hak tak ada kubur, dia tak faham. Hak maksud sininya alam barzakh, azab di alam barzakh tu. Biasanya apabila mati, kita orang Islam ditanam di kubur. Ada juga orang hak bakar ke apa, agama lain kan, macam-macam lah hak tu. Tapi hakikatnya ada azab kubur. Ini banyak sangat di dalam hadis-hadis, banyak sangat ada azab kubur. Menafikan azab kubur ini adalah menafikan hadis-hadis yang mutawatir. Tak boleh, itu bukan sifat ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah percaya benda ni, terima benda ni. Aku berlindung denganmu daripada fitnah Masihid Dajjal. Padahal Dajjal tu tak mari lagi. Dajjal hak besar tu, Nabi SAW ada sebut dalam hadis-hadis dia, Dajjal ni banyak, bukan Dajjal hak ni saja. Kalau Dajjal hak tu tak tahulah kita lagu mana. Dajjal hak kecil ni pun kita terpedaya dah, tertipu dah. Minta berlindung. Dajjal ni apa dia? Kerja dia merosakkan akidah kita, merosakkan akidah kita. Itu bahaya benar. Jangan kita berdoa minta hak dunia ni saja, minta harta benda dan anak pinak selamat. Jangan hak tu saja. Ni akidah kita tu biar selamat. Jangan apabila orang mari dalam rupa tertentu kita terpedaya, tak nampak. Jangan gitu. Ramai kan orang terpedaya dengan mari dengan berjubah, dengan serban, dengan janggut panjang, habis kena dah lah. Tak boleh begitu. Minta berlindung biar nampak lah. Tidak semesti orang alim nak nampak ni. Orang jahil pun kalau Tuhan nak bui, dia boleh selamat juga. Sebab tu nak minta tu. Ni dia hubungan dengan Allah SWT. Tak ada kena-mengena dengan ilmu kadang-kadang. Ilmu tu iyalah ada juga, tapi tak mesti juga. Kalau tidak, tak ada lah hak sesak-sesak tu, hak pandai-pandai. Nak kena dia teruji berlaku. Aku berlindung denganmu daripada fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah tu ujian lah, ujian dalam kehidupan dan ujian selepas mati. Banyaklah fitnah dalam kehidupan dan fitnah selepas mati ni banyak. Lepas tu riwayat daripada Aisyah pula, dia kata Nabi SAW doa dengan doa ni, aku berlindung denganmu. Banyak benda jenis berlindung ni orang panggil isti'adzah, dan ia sebenarnya satu bentuk doa juga. Bila kita berlindung daripada hak ni, secara tidak langsung berarti kita minta lawan dia hak sebaliknya. Hak sebaliknya, berlindung daripada fitnah neraka, secara tidak langsung berarti kita minta syurga. Bila kita tak masuk neraka, mana lagi tempatnya ada syurga dan azab neraka. Bila kita tidak diseksa,
kita duduk dalam syurga, kita dapat nikmat. Tu anaknya. Dan aku berlindung daripada keburukan kekayaan, kejahatan kekayaan dan kefakiran. Dua perkara ni boleh jadi tak molek. Boleh jadi molek kepada seseorang tu. Hak tak senya kalau kaya, kekayaan itu menyebabkan kita ni jadi derhaka kepada Allah, jadi melakukan maksiat, jadi merugikan dunia akhirat kita. Hak tu tak sih. Kaya lagu tu. Itulah keburukan kekayaan. Bukan kaya ni secara mutlak molek. Tak molek pun tak juga. Dia ada tu. Hak tak molek dia. Hak tak molek tu lagu mana? Iaitu guna pada tempat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keburukan kefakiran. Ada juga orang sesak pun tak ada apa-apa dia, tak ada rosak. Tapi ada juga orang yang kerana sesak tergadai agama dia. Berapa ramai ni mengikut cerita-cerita yang disebarkan dalam masyarakat kita sekarang ni kan, kerana terpedaya dengan dunia, susah orang beri piti masuk Kristian. Itu fitnah lah tu. Itu keburukan lah tu. Keburukan kefakiran ataupun kemiskinan. Tak sih kalau begitu. Naknya kalau sesak pun redha dengan Allah SWT. Molek tidak tergugat, akidah kita, agama kita tidak tergugat. Dan kita tengok berapa ramai orang yang sesak pun molek-molek pun, ada gapo, senang, bahagia hidup. Orang kaya ada juga orang senang, ada juga celaru lah, ucap kacik, tidak tenang, nak gapo gitu. Itu keburukan tu, keburukan kekayaan. Keburukan kekayaan juga berarti kita dapat kekayaan itu dengan cara yang tak betul. Itu termasuk dalam keburukan kekayaan juga. Dengan cara yang tak betul, dengan cara rasuah, dengan cara macam-macam lah, dengan cara menipu orang. Itu kekayaan yang tidak baik. Hak sesak ni pun lagu tu juga. Tak kena kayanya, hina kau orang, jadi malu, jadi sakit jiwa, tak berani, wari-wari. Padahal dia tu baik sangat dengan kita, tapi kita jadi dengan sendiri, jadi rasa rendah diri, tak sik, tak berani nak jumpa dengan dia, nak kecek dengan dia. Tu tak molek lah tu. Tak molek lah tu. Padahal dia baik. Apa yang kita serah lagu tu? Kita serah lagu tu. Tu tak molek berlaku. Minta berlindung berlaku tu. Dia ada kereta besar, kita tak ada, jadi kita pun jadi timbul deki kau kepada dia, dah kata macam-macam kepada dia. Padahal dia baik, tak ada apa. Tuhan beri dia kaya, dia boleh pakai kereta lagu tu, kita tak ada. Itu keburukan kemiskinan. Buruk lah tu kalau siapa gitu. Jangan. Orang yang baik tetap baik. Dengan sebab ada orang kaya tu lah, ada zakat, ada derma, ada apa, kena ingat gitu. Kena ingat gitu. Dan hak kaya ni pun Allah SWT royak, dan Nabi melalui Nabi dia royak. Orang-orang kaya, orang-orang yang senang ni, dia dapat kesenangan dengan sebab ada orang-orang yang susah. Kalau tidak, tak dapat lebih dia, tak ada guna. Kalau tak ada nak khidmat ni, berapa banyak kita dapat rezeki, kita dapat kelebihan tu kerana ada hak kurang, hak cacat dalam rumah kita, dalam negeri kita. Berapa banyak. Tu punca rahmat Allah SWT. Dia kena ingat lagu tu. Jangan ingat dah kita segar, kita kaya ni habis lah. Tak ada, tak lupa dah kepada orang tu. Tak boleh. Kalau kita tak ingat, lupa, itu makna keburukan kekayaan. Keburukan kekayaan lah tu. Jadi tak khabar, tak khabar ke diri. Atau ada buat benda bazir, benda sia-sia, benda tak ada faedah. Itu keburukan kekayaan juga. Sepatutnya dengan kekayaan tu kita dapat pahala banyak, dapat buat kebajikan banyak. Ni dak. Dia buat. Habis pitih saja. Sebab dalam masyarakat kita ni kan. Bui pitih kepada budak-budak, bui warga dia beli mericung. Apa-apa faedah. Tak ada faedah. Itu bahagian budak-budak. Orang tua pun senang-senang beli benda-benda tak ada faedah tu bui ke budak-budak. Itu keburukan kekayaan orang panggil. Tak ada faedah. Buat benda lagu tu, bahkan bahaya ada. Buta mata lah, kudung tangan, jari lah, macam-macam ada berlaku. Ni keburukan kekayaan. Tak guna, molek kekayaan yang Tuhan beri. Padahalnya berapa banyak ada faedahnya kalau beri. Sosok tu setengah-setengah mercung tu, berapa tu sosok tu,
Mah duk bakar piti kita kata. Kami dak kan tak nampak. Tak nampak sani lah. Tuhan tak boleh nampak. Budak-budak tu katalah budak orang tua pun tak nampak juga. Pasal apa? Tak rajin ingat doa-doa lagu ni. Tak rajin ingat, tak rajin berdoa. Lepas tu ya kita kata setengah-setengah tu doa tu iman tak tahu apa dia doa tak ada kena-mengena dengan kita. Kalau ikut Nabi ni banyak lah. Banyak. Hak perlunya. Banyaklah luaslah. Bila hak Nabi SAW kata ni gak, walaupun sepatah pun luahlah maksud dia tu. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW selalu berdoa, ya Allah aku berlindung denganmu daripada kefakiran. Saksi sesak. Pasal apa? Sesak ni banyak. Dalam hadis yang lain disebut kadal faqr ay yakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran, kesesakan, sesaklah bahasa Kelantan kita. Kemiskinan ni membawa seseorang kepada kekufuran. Dekat benar. Leceh sikit boleh jadi kafir lah. Boleh jadi kafir selalu. Hak kaya pun aku tu siapa aja. Siapa tu? Sesak ni tak sih. Sebab apa? Orang pandai banyak perkara lah. Orang kafir pun tengok. Ni kalau secara keseluruhan sebagai satu umat, orang kafir tengok. Dia tak erti ke mana dia tahu Tuhan apa ni? Dia kata kalau orang Islam ni betul, orang Islam ni agamanya betul, tentu dia lebih kaya daripada kita. Ni sesak papa kedana bapak dia. Tengok. Dia buat contoh lagu tu. Dia tak erti. Boleh juga. Kerana kemiskinan jadi terhalau orang lain daripada masuk Islam. Setengah-setengah orang lah. Setengah-setengah orang. Orang kafir pun banyak macam juga kan. Tapi ramai kita aja dengar tu dia kata lagu tu. Dia kata lagu tu. Dan daripada kekurangan kurang apa dia? Kurang makanan, kurang tanaman, kurang belakang. Kurang tu tak salah kurang. Bila dah kurang jadi mahal barang tu sikit kurang mahal. Kekurangan dari segi batin, banyak juga kekurangan. Sifat-sifat yang molek tu kurang tu. Tak salah juga. Kekurangan anggota, tak salah juga kekurangan. Kena kerak sana kerak sini, tak salah juga. Itu kekurangan juga. Luah makna dia. Wadzillah, dan kehinaan. Hina, dipandang hina. Kita sendiri tak ada kau orang lain pandang hina, kita sendiri berasa hina diri. Tu lagi teruk. Lagi tu tu yang minta berlindung tu. Jangan main perasaan ni. Perasaan ni barang berat. Kadang-kadang tak ada kau orang tak hina pun kita. Dia kata orang lain, kita seruk. Teruk juga tu. Hina juga tu. Orang yang tidak ada berasa berapa-berapa tak ada berapa. Sebab tu yang nak pakai make up teruk-teruk tu. Pasal dia berasa dia kurang. Dia hina. Dia tidak comel. Kau pakai rupanya kau huduh. Ada juga lagu tu. Hina lah tu. Cuba kalau orang tu mulia, dia tak ada rasa apa-apa. Dia tak pakai make up, tak apa pun, tak ada apa. Nak tunjuk ke sama dia. Pakai lu kurang pun, orang tidak ada nilai atas tu. Kalau kita comel, kalau kita nikah dah, tak boleh nak nikah pak. Suami boleh ada pak, tak boleh juga. Seorang tu. Mana nak dia? Tak mari fikiran tu, tak mari fikiran. Pasal apa? Dia berasa hina saja. Sifat hina. Bergerak sifat hina. Hina. Sifat hina ni luah lah, luah. Dia berasa orang lain lebih, segala hak mari daripada barat tu lebih. Kita ni kurang belakang. Hina lah tu. Dan tidak nak mengubah pula sikap kita, perangai kita tu, tidak nak ubah. Aku berlindung denganmu daripada aku menzalimi orang. Aku buat nyayah orang, tak sih. Dan dizalimi atau dizalimi. Orang buat nyayah kita, tak sih juga. Nak hidup cara biasa. La tazlimun wala tuzlamun. Dalam Quran kata, kamu tidak buat nyayah orang dan kamu tidak dianiayai orang. Hak tu hak nak. Itu baru cara hidup orang merdeka. Orang yang bebas betul. Dan orang yang insaf, orang yang sedar kedudukannya. Mana ketahu kita buat nyayo ni kan, buat nyayo kat orang. Banyak macam buat nyayo ni pun. Kita dianiayai orang pun tak sih belaka, tak sih belaka lah waktu tu.
Kena doa sokmo. Sebab apa? Dia kata kana yaqul. Kana, kalau dalam bahasa Arab ni dia masuk pada fi'il mudhari' yaqul, menunjukkan selalu, madhi istimrari orang panggil. Sokmo. Nabi doa sokmo ni. Selalu. Pada masa yang lalu, dulu ketika dia ada dulu, dia berdoa sokmo. Kita pun nak lagu tu. Bukan jajaran sekali ke pernah dia berdoa lagu ni, tak, bukan pernah, selalu, sokmo. Kita kata sebab apa? Kita tahu mana? Cuba tengok hadis-hadis ni semua. Kana yad'u, kana yaqulu, kana sokmo, kana min du'ai. Kana sokmo ada. Itu kalau orang belajar bahasa kana yu'allimuhum. Yaqul, kana yaqul. Banyak dekat semua ni. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ada berlaku. Cuba perhati hadis. Menunjukkan sokmo. Selepas semaya ke, pada masa mana-mana pun boleh. Tidak ada masa ni. Bila-bila masa. Tidak terikat dengan masa. Bila-bila masa. Dari riwayat daripada Ibnu Umar katanya, antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada hilang nikmat. Kalau Tuhan beri nikmat kepada kita, hilang, tak sih. Minta jauh lah kata. Minta jauh. Bila kita sudah dapat nikmat, kita hilang tu. Besar banyaklah nikmat Allah SWT ni, banyak. Comel mula Tuhan beri, accident, jadi hudu. Hilang nikmat dah lah. Mula bijak, ingatan kuat, lepas tu jadi lupa, jadi pelupa, lebih daripada tu jadi gila. Wal'iyadzubillah. Minta jauh lah. Ni lah minta berlindung ni. Nikmat belaka tu. Nikmat belaka. Luah lah. Mula dapat anak suka, gembiranya, ramai anak suka. Mati anak. Kita lepas sore-sore tengok. Kita sudah tua, uzur dah, sakit, tengok. Mati. Hilang nikmat. Banyak luah. Wa tahwili afiyatik, atau tahawul, berubah afiat. Asalnya molek, kita segar, jadi tak sihat. Asalnya kaya, jadi susah. Itu tahawul afiyatik. Tahawul afiyatik. Jadi berubah afiat. Apa beza dengan hilang nikmat dengan tahawul afiat? Hilang nikmat ni hilang terus. Tak ada. Hilang nikmat, tak ada ganti dia. Kita kata kita hilang anak seorang, lepas tu tak ada. Sebab apa? Kita tak boleh anak dah lepas pada tu. Tu zawalun ni'mah, hilang nikmat. Tapi kalau tahawul afiah, dulu kita sihat, lepas tu bertukar, ambil alih tempat sihat tu kau dia sakit. Tu tukar, ada ganti tu. Tapi ganti hak tak molek. Anak dulu hilang, tak ada, hak tu molek, baik. Kita boleh pula anak, tapi anak hak tak molek, hak tak juru, hak tak pakai, yang mengaibkan nama kita misalnya. Itu tahawul. Itu tahawul orang panggil, berubah, tukar. Benda lain ganti. Dulu senang, susah. Mengambil alih tempat senang. Itu tahawul. Dan bala Tuhan menimpa kita secara mengejut. Tu minta berlindung juga, secara mengejut. Tiba-tiba kena. Mengejut. Mati dalam keadaan tidak bertaubat. Sebab apa? Kita tak berasa panjang lagi umur, lama lagi boleh segar-segar ni. Tahu-tahu mari. Dalam bentuk aksiden ke, dalam bentuk sakit ke yang mengejut mari, ataupun dalam bentuk mati ke, tak ada nak kira gapo. Kalau sakit hilang akal tu, tak boleh nak kira gapo. Honoknya lagu mana? Tidak mengejut ni. Kalau sakit sikit dulu. Ada insaf, kokoh beringat, kokoh bertaubat, begitu. Sebelum mati tu kira-kiranya dengan taubat kita, dengan insaf kita tu kira-kira bersih dah kita. Tak ada lah kita dihukum di alam barzakh, dalam kubur tak ada.
bersih dah kita. Tak apa lah tu. Tu yang tak saya terkejut tu. Sebab bila mengejut kita tak khabar lah, tak ingat. Dan seksaannya, azabnya, teruknya memang lebih daripada hak mari secara sikit-sikit. Kalau hak secara mengejut ni kita teruk, kita mengalaminya teruk. Bayangkanlah kalau hak kaya-kaya senang-senang tiba-tiba tak ada apa satu. Mengejutlah tu. Bala mari mengejutlah tu. Musibah mengejut. Tak kena nak lakah pun tak kena. Nak kecek pun tak kena. Serba tak kena. Jadi bodoh serta-merta. Habis itu. Wa jami'i sakhatik, dan segala perkara yang membawa kepada kemurkaanmu, yang membuatkan engkau murka. Itu minta berlindung juga. Banyak perkara lah boleh menyebabkan Allah SWT murka kepada kita. Bukan main-main, murka benar. Bukan marah sikit-sikit, marah sungguh. Yakni apabila kita buat benda-benda yang dilarangnya dengan sungguh-sungguh, ataupun diancam dengan azab neraka, ataupun dijanjikan dengan hukuman yang teruk selepas mati ke, ataupun yang ditetapkan hukuman dalam dunia yang berat, hukum hudud ke apa ke, kita melakukan kesalahan-kesalahan lagu, kita berzina, kita minum arak, tu semua tu ada hukuman berat-berat berlaku tu. Kita mengumpat orang, mengumpat tu ada orang geng apa tu, berat juga tu. Berat juga, menyebabkan Allah SWT murka. Kita duduk ajar benda yang tidak betul kepada orang, kita duduk kemah keming kita, berkerah kita dengan hal tak betul. Tu membawa kepada kemurkaan Allah, sehingga kita jadi tutup fikiran. Orang royak tu pun ni ayat Quran pun kerah kepala semacam, orang ayat hadis pun kerah kepala semacam. Tak boleh lagu tu. Membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak naknya bila hak betul kita tunduk selalu. Quran hadis akak tangan selalu. Hak tu hak naknya, baru tidak murka. Kalau tidak, jadi bawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, aku berlindung denganmu daripada syiqaq, perpecahan, perbalahan, wan nifaq, dan nifaq. Perpecahan ni balah lah, balah sama-sama kita, balah dalam masyarakat, balah dalam keluarga, balah dengan adik-beradik, balah belaka. Boleh belaka tu. Adik-beradik pun boleh jadi balah juga. Sama sebangsa pun boleh jadi balah juga. Sama Islam pun boleh jadi balah juga. Maknanya tidak balah dengan semua manusia ni. Kafir pun tidak balas. Kita berunding, kita berkira, kita baik. Hak tu maknanya. Wan nifaq, dan kepura-puraan hidup. Nifaq amali dan nifaq i'tiqadi boleh jadi berlaku. Kalau nifaq i'tiqadi, mana hakikatnya kafir, kita tak terima Islam, pura-pura saja Islam. Kalau nifaq amali, amalan kita tu beri pelawak, beri cakap bohong, tidak ada amanah, khianat, apa semua ni. Sifat-sifat kita tu, perangai-perangai kita tu perangai munafik, tapi kita tu masih lagi Islam. Berlindung juga, tak sih juga. Wasu'il akhlak, dan akhlak yang buruk, perangai huduh, kata tak sih juga, minta berlindung. Sebab benda ni bukan kita nampak kita yang menguasainya, sebenarnya Allah SWT berlaku. Allah SWT berlaku. Kalau tidak dengan pertolongan dia, beratlah kita, berat kita. Riwayat daripada, tapi hak ni hadis dhaif. Ada dhaif pun dia tak, ulama kita dia ringan dalam masalah doa, masalah ni kan, fadail, tak apa. Ni termasuk dalam dhaif lah. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada kelaparan. Tak saya lapar. Kerana sesungguhnya kelaparan itu adalah seburuk-buruk teman yang tidur bersama. Biasanya orang lapar ni kan, lapar tu ajak dia guni, tak ada pergi mana. Lepas tu guni tu guni sedap kan, tak sedap juga, tak cenderung juga.
Kalau teman yang senang, kita tidur sekali suka mesra, suka. Tidur dengan bini, kau tidur dengan suami, kau tidur dengan anak, kau dalam keadaan tidak lapar kan suka. Tapi hak ni hak tetap bersama kita. Tak ada orang kita duduk lapar seorang. Seseolahnya dia tu menemani kita semua. Itu dhaji'. Dhaji' tu mana hak guling tidur sekali dengan kita. Inilah seburuk-buruk teman yang tidur bersama. Lapar tak saya lapar. Jadi kita kena usaha jangan we jadi berlaku kelaparan lah. Jangan we jadi susah sampai lapar kebuluran lagu tu kan. Seperti kita tengok dalam setengah-setengah negeri tu, teruklah tengok. Kebuluran tu teruklah jadinya. Tinggal kulit dengan tulang saja. Kepala lutut lebih besar lagi daripada betis. Tulang sorang-sorang. Budak-budak tu tarik mata penuh, duduk jeri sedih. Tengok, cuba tengok. Kadang-kadang kita tengok dalam TV pun ada tunjuk benda-benda lagu tu. Tu susah. Tu kalau sudah jadi kelaparan tu umum, merata, meluas, teruklah. Nak pulih tu kat Allah bukan main. Susahnya. Yang ni kena jagalah ekonomi, keuangan kita. Itu maksudnya. Jangan sampai jadi teruk kelaparan. Kelaparan ni tidak dikehendaki oleh Nabi SAW. Dan kelaparan itu ujian besar terhadap manusia tu, ujian besar. Dan aku berlindung denganmu daripada khianat. Orang khianat pada kita, kau kita khianat ke orang kau. Sepatutnya kita buat gini, buat lagu lain. Itu khianat ni. Khianat ni pun luas juga. Khianat. Sepatutnya misalnya kita kata orang-orang politik, dia jaga molek lah keamanan negeri ni. Dia rasuah, dia buat gitu gini untuk kekayaan dia. Tu khianat lah tu orang panggil. Akhir sekali rosak, punah ranah, balah, perang. Jadi rakyat ni. Sebab apa? Sebab pemimpin yang tak betul dulu. Itu khianat. Hak mengajar tidak molek, khianat lah. Hak tak betul, tidak hak Nabi, dia kata hak Nabi, khianat lah tu. Luah lah khianat ni. Bukan dari satu segi saja khianat, bukan muetah saja khianat. Dari segi lain pun termasuk juga, luas. Termasuklah dari segi ilmu, dari segi ekonominya, dari segi kemasyarakatannya, khianat. Bini molek-molek juga kita buat khianat ke dia. Pergi berhubung dengan orang lain. Suami kita molek-molek, kita berhubung dengan orang lain. Khianat lah tu. Yalah berlaku lah. Tak boleh. Ni khianat ni adalah seburuk-buruk teman. Kalau ada penyakit ni, dia duduk bisik, dia duduk bagi pendapat pada kita, hak tak molek saja. Ada penyakit ni, semua hak tak molek. Ada ke tak molek saja? Hak moleknya yang memuaskan nafsu dia saja. Banyaklah berlaku dalam masyarakat, tak habis nak bila. Tak habis nak bila. Hak yang disebut tadi sebahagian kecil, 2-3 perkara, banyak lagi yang pelik-pelik kita tengok, kita dengar, selalu ada. Itu apa dia? Khianat lah tu. Khianat. Khianat besar pengkhianatannya. Itu adalah seburuk-buruk kawan, teman. Riwayat daripada Abu Hurairah katanya, Nabi SAW selalu berdoa, aku berlindung denganmu daripada 4 perkara. Daripada ilmu yang tidak bermanfaat, taksir ilmu tak ada manfaat ke diri sendiri dan kepada orang lain. Daripada hati yang tidak khusyuk, hati itu jadi sombong, kasar, belagak hati, tak ada tunduk, merendah diri, khusyuk kepada Allah. Sembahyang pun tak ada taksir sembahyang. Kalau sembahyang pun tak ingat apa satu, kadang nak melera orang sekelilingnya. Daripada nafsu yang tidak kenyang, tak kenyang semua tu, tak cukup sama. Dengan cara tak betul pun tak apa. Bujur lalu melintas patah katanya, tak apa dia, asalkan nafsu dia, tapi tak kenyang sama, tak kenyang sama. Dan daripada doa yang tidak didengari, tidak makbul. Ni kita maklumlah, semua ni. Nafsu tidak kenyang lagu mana, maklum lah tu. Doa yang tidak makbul, cakap doa tak boleh, Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab banyak sangat kesalahan kita. Lagi riwayat daripada Anas bin Malik, kata dia,
Nabi SAW berdoa, aku berlindung denganmu daripada sembahyang yang tidak berguna. Sembahyang yang tidak berguna lagu mana? Dalam Quran sebut sembahyang mencegah daripada perkara fahsyak, perkara yang keji dan perkara mungkar. Dok, sembahyang saja tak ada, duk buat jahat semacam. Itu sembahyang tidak ada faedah, tu tidak guna tu. Ataupun sembahyang di sini, solat di sini dengan makna doa. Kalau gitu sepatutnya tadilah doa yang tidak makbul. Riwayat daripada Aisyah ni, dia kata Nabi SAW selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada keburukan apa yang telah aku kerjakan. Hak lepas-lepas tu. Ada kalanya kalau nak panjang kak, keburukan hak kita sudah buat dah. Kalau Tuhan nak tutup, berhenti sekata. Berhenti sekata. Tak ada orang sambut, tak ada orang buat, tak ada. Mujur. Hak kita buat tu kalau hak tak boleh. Kalau ada orang sambut, kalau ada orang panjang, keburukan kita tu berpanjangan lah. Minta biar Tuhan tutuplah hak lepas-lepas dah tu. Lepas tu tidak kena menimpa kita, anak cucu kita, tidak Tuhan balas balik hak kita buat kesalahan tu. Kita berzina dengan anak orang dulu, orang berzina dengan anak kita pula. Minta jauh. Katakanlah taubat tu taubat sungguh. Kita tipu orang, orang tipu kita pula, kena kita pula. Kejahatan hak lepas hak kita buat dah tu makan diri kita. Kalau ada terbuat pun minta doa biar Tuhan tutup hak tu. Biar Tuhan tak balas kita. Itu keburukan hak lepas. Keburukan hak akan datang, hak aku belum buat lagi. Hak belum buat tu, kalau buat biarlah hak molek belaka. Jangan ada hak tak molek. Sebab boleh jadi hak akan datang, hak kita akan buat tu tak molek. Serupa juga kesan dia. Hak tak molek tu akan jadi hak lepas pula. Apabila berlalu masa akan jadi hak pula. Hak naknya belakang depan kita minta perlindungan dengan Allah daripada pekerjaan yang tidak baik. Sebab hak ni bahaya untuk kita sebenarnya. Dan Nabi SAW doa ni banyak ni untuk mengajar umat dia. Tidak berarti dia tu sendiri melakukan begitu, tidak mesti. Dia nak ajar umat dia lagu mana kena berdoa. Banyak dalam kehidupan kita ni cabaran. Lepas tu riwayat daripada hak ni pula, dia kata, wahai Rasulullah, ajarlah kepada saya doa. Nabi SAW kata, kamu baca, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan pendengaranku, daripada kejahatan penglihatanku, daripada kejahatan lidahku, daripada kejahatan hatiku, dan daripada kejahatan maniku, air maniku. Minta berlaku. Telinga biar dengar hak molek, jangan duduk dengar hak tak molek. Mata pun jangan duduk tengok hak tak molek, biar tengok hak molek. Tu minta doa dengan Tuhan, minta jauh daripada hak tak molek. Sebab apa? Ada juga orang yang sepanjang hayat dia pernah mata tu kita tengok TV kuat. Tu je. Alangkah ruginya. Kita tengok TV tu pula ngarut. Hak ngarut. Duk buat benda, duk baca benda tak ada faedah. Alangkah baiknya kalau baca hadis ni, tatap hadis, tatap Quran, tatap ajaran agama, alangkah baiknya berguna. Itu penglihatan sia-sia. Mata tu potula juga babu. Tidak guna untuk kebaikan. Guna untuk hak tak molek. Dan daripada kejahatan lidahku, lidah pula gitu juga. Hati, mani itu pula gitu. Kejahatan maniku. Kejahatan mani itu lagu mana? Kita pergi tabur di tempat yang salah. Kita tabur di tempat yang salah. Kita berzina, misalnya kita kata, berliwat, dan macam-macam lagi yang tak betul, melibatkan ini, air mani. Ataupun perkahwinan kita tu tidak molek kau. Macam-macam lah Tuhan boleh uji. Minta jauh daripada hal tu. Kemuncaknya ialah berzina tu lah. Itu kemuncaknya. Ataupun kejahatan mani tu, yakni kejahatan keturunan. Air mani tu jadi keturunan, tu jadi keturunan tak molek. Keturunan bering, kita kata keturunan kepala. Minta jauh daripada itu. Itu berlindung dengan Allah daripada keburukan ataupun kejahatan mani. Ini pula Nabi SAW berlindung daripada runtuh. Kita ditimpa runtuhan.
Lah ni kan banyak rumah runtuh, bangunan runtuh. Ada dah doa. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Jatuh daripada tempat tinggi kan banyak juga berlaku kan. Jatuh. Kitanya banggalah, megahlah. Kuasa lebihlah duduk tu tingkat atas sekali tu. Tingkat atas tu. Kau mahal di atas kan. Kau tinggi kau mahal, tahu-tahu anak kita, cucu kita jatuh. Apa maknanya kalau lagu tu? Sebab tu kena ingat seumur Tuhan. Duduk tempat tinggi tu kau teruk lagi kalau kena. Dan minta berlindung denganmu daripada lemah, mati lemah. Daripada terbakar. Ni banyak berlaku ni, banyak berlaku. Dan daripada kenyanyukan. Tak sih berlaku. Aku berlindung denganmu daripada dikuasai oleh syaitan, dekat nak mati. Syaitan mari ganggu kita. Tak boleh nak ngocak kau. Kita ingat benda-benda yang bukan-bukan kau. Kita jadi tidak yakin kepada Allah kau dekat nak mati. Gangguan syaitan. Tu berat juga tu. Ni kau dekat nak mati, tak ada kena-mena dengan kehidupan ni, kita kata nak mati dah ni. Tu pun kena jaga juga. Lepas tu berlindung dengan engkau. Aku berlindung dengan engkau daripada mati di jalanmu. Pergi lari alik belakang. Lari pusing belakang. Tak sih. Kalau nak mati pun mati depan. Mana dengar adab, bukan alah kelari. Benda-benda hak molek ni kita kena, kalau mati pun mati dengan kita menuju ke arahnya, bukan dengan kita berpaling belakang kepadanya. Sebab dosa besar tu lari di medan perang tu. Kecuali ada maksudlah nak ambil langkah baru ke apa, lainlah. Kalau semata-mata lari, tak boleh. Dosa besar tu. Dalam perang, dalam perjuangan lain pun lagu tu juga tak boleh, kena pergi semacam. Orang tak dengar, orang kata lagu mana pun, orang kita buat macam. Jangan lari, jangan berhenti. Lari tu masuk dalam hutan kau tak apa, kau tak sejumpa dengan orang apa. Tak boleh. Berilmu ni dia kena terus dengan cara dia fi sabilik, di jalan Allah juga. Hak perang tu pun yalah juga. Dan aku berlindung denganmu daripada mati kerana disengat ataupun diketik oleh binatang-binatang bisa. Tak sih berlaku tu tak molek berlaku tu. Sebab apa? Sedangkan hak ni kan sebahagiannya tu syahid tu, dalam hadis yang lain ada sebut mati syahid tu. Apa yang tak sih? Apa berlindung pula sini? Takut-takut kita dalam keadaan lalai. Kita dalam keadaan tidak bersedia. Tiba-tiba mati. Tak ada bertaubat, tak ada gapo. Ini menunjukkan bahawa taubat, membersihkan diri dulu sebelum mati itu adalah yang terbaik. Sama ada dengan sakit tu kau bersih dosa kita, ataupun dengan kita dah bertaubat. Ini tiba-tiba enggak mati. Tak ada lah kita nak bertaubat. Lepas tu riwayat satu lagi sebut tu, cuma dia ada sebut sedih. Tu tambah sedih. Riwayat daripada Anas bahawa Nabi SAW selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada baras. Penyakit berat-berat ni, penyakit keturunan lah ni. Penyakit keturunan, penyakit berjangkit, minta berlindung berlaku ni. Gila, tak saya juga ni, masa keturunan juga. Dan kusta, teruklah jadi. Sampai jadi luruh ni, anggota-anggota ni, hujung-hujung anggota ni, jari-jari kapal luruh. Tak sih lagi. Dan daripada penyakit-penyakit yang teruk, penyakit-penyakit yang dahsyat, tak sih minta berlindung juga. Ada berlaku. Penyakit-penyakit lain. Seterusnya hak akhir, riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, hak Abu Umamah ni. Dia sedih. Nabi SAW tengok dia buat apa, duduk cokoh sini, orang lain tak ada belakang ni, bukan masa semaya, duduk sini. Abu Umamah ni boleh jadi Abu Umamah Al-Bahili, boleh jadi juga Abu Umamah Al-Harithi. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi SAW. Dia kata, sebenarnya saya ni sedih. Sedih. Lepas tu hutang, banyak hutang. Tu dia jadi sedih. Rasulullah SAW pun ajar dia. Bukan ajar kepada dia saja, kepada kita semualah. Kepada kita semua. Walaupun hadis ini dhaif pun tak apalah. Sebab kita kata dalam bab doa ni luah. Hadis dhaif pun boleh pakai. Tidak maudhu'. Bukan maudhu'. Hak dhaif tak apa lagi. Tapi hak banyak-banyak tadi yang kita baca tadi tak ada komen itu, banyak sahih lah tu ataupun hasan. Kalau dhaif pun dalam bab doa ni tak apa. Macam hak ni. Nabi SAW ajar lagi lalu. Dia pun bacalah hak tu. Pagi petang baca.
Aku berlindung denganmu ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kesedihan dan kedukaan. Aku berlindung denganmu daripada kelemahan, lesu, letih, tak berdaya. Tak berdaya nak buat benda molek, tak berdaya. Letih selalu, tak cakap selalu, mengatuk selalu. Wal kasal, malah. Malah ni penyakit besar. Penyakit besar ni. Ni penyakit hati. Malah. Dan malah tak habis yang kira-kira lah. Malah. Dan aku berlindung denganmu daripada sifat pengecut, penakut dan kebakhilan. Itu pun tak ada juga. Aku berlindung denganmu daripada ghalabatid dain, yakni keberatan hutang. Hutang. Aku berlindung denganmu daripada dikuasai oleh hutang. Boleh juga gitu. Wa qahrir rijal, dan daripada kekerasan orang-orang lelaki, kekerasan manusia. Orang buat nyaya kita, buat kenak kita, buat zalim kepada kita. Itu. Qala, kata ni Abu Umamah, saya pun buat lagu itulah. Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan kesedihan saya dan hutang saya pun boleh bayar. Selepas pada itu. Itulah. Habis dah. Lepas pada ni kita masuk kitab zakah. Habis dah lah. Jawab semaya ni habis. Masuk bab zakat pula. Gitulah doa-doa ni. Ini sebahagiannya. Banyak lagi dalam kitab-kitab hadis yang lain. Berkenaan dengan doa-doa ni, isti'adzah ke apa ni, banyak lagi. Ini sebahagiannya. Kalau kita boleh amal hak ni pun dulu, banyak dah. Bertuah dah kita. Sekat tu lah. Wallahu a'lam.